Di dalam segmen ini kita akan cuba memperingati jasa dan pengorbanan ahli-ahli yang terkorban ataupun mangsa-mangsa yang terkorban dalam nahas yang agak mengejutkan kita semua hujung minggu yang lepas. Ya, semalam The Star Spangled Banner di Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur dikibarkan separuh tiang sebenarnya, dan pada posting Twitter mereka juga Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia memuat naik sekeping gambar yang menarik perhatian ramai, dan ia sebenarnya merupakan gambar ketika Duta Malaysia ke Amerika Syarikat untuk tempoh 2009 hingga 2012 secara rasmi memperkenalkan dirinya kepada Presiden Barack Obama dengan memakai persalinan lengkap pahlawan Melayu, berbaju Melayu dan tengkolok, dan berkeris pada majlis penyerahan watikah pelantikan di Oval Office pada 2009 pada permulaan penggal perkhidmatan beliau sebagai Duta Malaysia. Dan kedua-dua tweet itu sebenarnya sebagai penghormatan kepada perginya Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis dalam nahas helikopter pada Sabtu lalu. Dan Tan Sri Dr. JJ seperti yang kita kenali lebih mesra oleh media, yang juga merupakan pernah menjawat jawatan dalam kabinet sebagai Menteri Kabinet untuk 3 portfolio yang berbeza. Dan mungkin tempoh yang paling kita ingat adalah semasa beliau memegang jawatan sebagai Menteri Mosti, kerana semasa itu juga projek angkasawan negara yang pertama dilancarkan, dan beliau bersama-sama dengan angkasawan kita pada masa itu untuk sepanjang proses sehingga ke Baikonur, dari Malaysia lagi sehingga ke bulan, dan sehingga kembali semula ke bumi. Ini antara penglibatan Allahyarham Tan Sri Dr. JJ. Dan bersama kita pada pagi ini, kita sungguh betul mendapat Major Dr. Faiz Khalid, angkasawan negara yang pernah bersama dengan Tan Sri JJ ketika program angkasawan dimulakan pada tahun 2008. Terima kasih kerana bersama kami, Major. Sama-sama. Saya tahu notis yang diberikan agak singkat, kita pun sama-sama terkejut dengan berita yang diterima. Boleh Major berikan sedikit gambaran tentang zaman di mana Major bersama-sama dengan Tan Sri? Ya. Kita semua dapat berita yang menyedihkan 2 hari lepas. Saya berpeluang untuk bekerja bersama dengan Tan Sri JJ, lebih mesra. Dia selalu bahasakan diri Uncle JJ pada 2007 ketika program angkasawan. Dan ketika tu saya rasa seperti mana yang ramai orang bekerja dengan Tan Sri, tahu bahawa beliau merupakan seorang yang hands on, yang turun ke padang dalam apa-apa program yang beliau buat. Dan di sini saya sendiri dapat lihat ketika program angkasawan di mana mereka Tan Sri sendiri tengok dan pastikan kelancaran setiap program tersebut, termasuklah benda yang pertama kan. Dan program pertama, terdapat banyak benda yang kita perlu pastikan. Dan di sini apa yang saya dapat lihat, beliau merupakan seorang pemimpin yang bersungguh. Dan kalau dalam program tersebut banyaklah kita mengharungi cabaran baru. Dan secara tentu banyak juga detik-detik di mana kita tertanya, adakah kita boleh menyahut cabaran atau memikul cabaran tersebut atau tanggungjawab tersebut. Dan bila Tan Sri JJ cakap, don't worry, you will do it. Dan saya akan buat macam ni, you akan buat yang terbaik your part, saya akan pastikan semua berjalan lancar. Dan benda itu berlaku. Saya dapat lihat bahawa confidence dan juga sikap bersungguh, maksudnya bila dia cakap sesuatu, benda itu akan berlaku. Dia menggunakan segala tenaga beliau untuk make it happen. So itu satu benda yang saya rasa mungkin strength dalam Tan Sri yang saya dapat lihat. Allahyarham, pada masa itu kita dapat ingat menamakan projek ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi dirinya. Tetapi mungkin dari pengalaman peribadi Dr. Sri dengan Allahyarham Tan Sri Dr. JJ, sepenting mana projek angkasawan itu yang dapat dilihat? Bagaimana pentingnya sebenarnya projek angkasawan itu kepada Allahyarham pada masa itu? Projek tersebut merupakan satu projek yang close to his heart, dekat di hati beliau. Saya rasa juga ketika itulah beliau ada banyak idea
untuk program yang baru ni. Dan seperti saya kata, bila beliau buat sesuatu, dia bersungguh. Maksud bukan setakat satu kan, dia see through semua. So saya rasa kita panggil vision is a visionary leader. Itu yang penting dalam pemimpin, dan itu juga yang ditunjukkan oleh beliau. Dari segi program-program yang mungkin merupakan ancillary kepada program Angkasa One ini, sudah pasti ketika itu bukan satu program sahaja yang mendapat perhatian daripada Tan Sri JJ. Bagaimana beliau membahagi masa? Kerana kami tahu bahawa tugas seorang Menteri Sains dan Teknologi bukanlah sekadar satu program, meskipun itu program yang penting, tapi bagaimana Major melihat Tan Sri sebagai seorang yang mampu untuk menguruskan semua bebanan tugas yang diberikan? Mungkin sebagai seorang menteri, seperti yang cakap, memang sibuk. Saya tak dapat saya tak dapat tengok macam jejak langkah dia, macam mana dia menguruskan, tapi apa yang saya dapat lihat, dia bila dia cakap dia akan, I will see you at this time, memang beliau akan ada. Dan sudah pasti ada banyak juga benda kesibukan lain, dan beliau pastikan beliau akan ada, ataupun janji yang beliau cakap beliau tunaikan. So di situ sendiri saya dapat lihat sebagai seorang dalam program tersebut very serious dengan dia punya own words, dan seorang pemimpin yang bersungguh lah. Maksud, if I want to see you now, it will be now. Kalau saya janji lepas meeting saya akan jumpa, dia akan ada. Walaupun lepas waktu office hour ke, dia akan cakap, okay, saya ada parlimen apa semua, kita akan jumpa pukul 9 malam nanti. So he will be there. Dia akan brief ataupun apa benda informasi yang perlu disalurkan ketika tu kan. So kat situ kita dapat lihat is working hours, bukannya itu dari night and day kan. Dan ini merupakan satu dedikasi, saya rasa satu benda yang mudah. Ya. Dan selepas demosi, Allahyarham Tan Sri Dr. JJ kemudiannya bertugas sebagai Duta Malaysia ke Amerika Syarikat untuk tempoh 3 tahun sebenarnya, dan pernah disifatkan sebagai jurujual terbaik Malaysia di Amerika Syarikat dengan usaha-usahanya memperkenal dan mempromosi negara oleh ahli perniagaan Amerika Syarikat pada masa itu. Dan untuk sedikit cerita dari tempoh-tempoh di Amerika sebenarnya. Kita bersama dengan ASP Suhaili Mat Zain yang merupakan Ketua Polis Daerah Hilir Perak dan juga Atashe Polis Kedutaan Malaysia di Amerika Syarikat. Kita bersama dengan ASP yang sedang berada di talian ketika ini. Hello. Hello. Selamat pagi. Tuan, kalau boleh dikongsikan pengalaman sebenarnya dengan Allahyarham Tan Sri Dr. JJ semasa Tuan masih bertugas sebagai Atashe Polis di Kedutaan di Amerika dulu? Okay. Seperti yang tadi Puan sebut mengenai beliau sebagai seorang jurujual yang efektif semasa di Amerika Syarikat itu, saya bersetujulah. Pertama sekali kita kena tengok juga latar belakang arwah Tan Sri, because dia bagi saya is a all-rounded person. Beliau adalah seorang academician, seorang ahli korporat, seorang politician, seorang minister, dan akhir sekali sebagai government servant. So mempunyai semua pengalaman-pengalaman tersebut, beliau begitu efektif masa di Amerika Syarikat dalam menjualkan nama Amerika Syarikat. Dan saya rasa hubungan dua hala Amerika Syarikat dengan Malaysia berada di tahap yang paling baik semasa beliau berada di Amerika Syarikat selaku duta besar, dan usaha-usaha itu sedang diteruskan oleh duta sekarang, Datuk Amang Adik. Jarang sekali kita dapat lihat Star Spangled Banner dikibarkan separuh tiang untuk warga bukan Amerika Syarikat, untuk orang-orang yang bukan warga Amerika Syarikat sebenarnya. Adakah ini menunjukkan tahap penghormatan yang diberikan kepada Allahyarham Tan Sri JJ? Ya, saya rasa itu amat benar. Bukan mudah untuk bernegosiasi dengan sebuah kuasa besar dan untuk letakkan kita di dalam win-win situation. So Tan Sri berjaya melakukan tersebut dengan baiknya, dan atas hubungan itu, personal touch beliau dengan pihak Rumah Putih
Kongres dan sebagainya membolehkan Presiden Obama melawat kita pada tahun lepas. So pengiktirafan itu saya rasa memang tepat dilakukanlah. Ya, Tuan mungkin mempunyai masa yang agak akrab dengan Allahyarham semasa di sana, apatah lagi bertugas di kedutaan untuk kedutaan pada masa itu. Malah Tuan juga menghadiri kebumian Allahyarham semalam. Kalau boleh diceritakan kepada kita, dikongsikan kepada kita bagaimana sebenarnya kehilangan Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarricis kepada negara ini turut memberi kesan kepada Tuan sendiri secara pribadinya. Dari pribadi, saya banyak belajar pada beliau dan kehadiran semalam juga menzahirkan betapa beliau jasa kepada ramai orang dan ungkapan yang disebutkan oleh Tun Mahathir mengenai beliau bahawa beliau adalah antara orang yang amat berjasa kepada negara. Saya rasa itu amat tepat. Tapi Tan Sri being Tan Sri, dia tidak mahu mewawarkan semua kerja-kerja baik dia. So, bagi saya itu satu kehilangan kepada diri saya personal dan juga kepada negara. Baik, terima kasih kerana bersama kami di talian Tuan, dan terima kasih kerana perkongsian ini yang banyak memberikan kita pengertian kepada siapa sebenarnya itu Tan Sri JJ. Terima kasih. Dan seterusnya kita bersama pula dengan sahabat kepada Allahyarham Dato' Azuddin Alias yang merupakan pembantu kepada sahabat kepada Allahyarham ketika di bangku sekolah. Kita bersama dengan Ashadi Alias yang sudah pun berada bersama kita di talian. Hello. Hello. Terputus hubungan. Kita cuba menghubungi kerana kita ingin tahu juga sebenarnya peribadi Allahyarham. Kalau mungkin boleh Dr. Faiz kongsikan juga dengan kita, kerana ada orang yang menggambarkan Allahyarham sebagai seorang yang garang, yang tegas macam tu. Tapi mungkin untuk pengalaman peribadi bersama-sama dengan Allahyarham sendiri, bagaimana sebenarnya perwatakannya? Saya rasa secara pribadinya beliau tegas bertempat. Saya tengok kebanyakannya ketika bekerja dan ialah sebagai seseorang yang bersungguh kan untuk nak melakukan sesuatu, kita kena tegas. So saya faham beliau memang tegas dalam program Angkasawan. Pada masa yang sama, jika kita bercakap bukan pasal kerja tersebut, beliau sebenarnya seorang yang bersahaja dan senang membuat kita rasa selesa, dan juga suka berjenaka juga. Senang didekati, approachable. Itu yang disebut oleh rakan-rakan politiknya, termasuk dari Parti Pembangkang, menggambarkan Allahyarham di Parlimen. Dan tadi kita hubungi rakan kepada Allahyarham Dato' Azlin sekarang ini, Encik Ashadi di talian. Hello. Hello, Encik Ashadi. Ya. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Encik Ashadi boleh kongsikan sedikit tentang pengalaman Encik Ashadi bersama dengan Allahyarham di bangku sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Datuk Sri Azlin berada di asrama Yayasan Selangor, asrama Dr. Latif dari tahun 80 hingga 82. Jadi beliau pada usia yang muda, beliau dah tunjukkan sifat kepimpinan yang tinggi lah, dari segi disiplin. Dan beliau kalau jumpa dengan rakan-rakan lain, beliau akan mention nama saya, sebab saya kerap bersama dia main tenis petang-petang. Walaupun di asrama kita tiada court tenis, tapi dalam batch kita, dia seorang yang main tenis. Jadi saya adalah rakan dia lah. Jadi daripada situ dia menunjukkan disiplin yang tinggi. Dan rakan-rakan lain pun memang respect dia dari segi itulah. Bagaimana berita tentang nahas ini diterima oleh Encik Ashadi sendiri dan juga mungkin rakan-rakan satu sekolah yang lain? Kami memang rasa sedih dan memang terkejut, sebab disebabkan kesibukan masing-masing, kita hanya dapat berhubung melalui email. Dan sekarang ni mungkin ada grup WhatsApp untuk rakan-rakan asrama. Jadi even masa semalam pun ada juga rakan-rakan menghadiri solat jenazah dan pengkebumian Datuk Sri lah.
atas penghargaan kita sebagai rakan sekolah dan rakan satu asrama. Baik, terima kasih Cik Ashadi kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Meskipun dalam momen yang amat sukar ini. Betul. Selamat sekali untuk rakan-rakan dan ahli keluarga Allahyarham. Terima kasih. Dan doktor, sebelum kita berakhir juga, mungkin sebagai seseorang yang sempat bersama-sama Allahyarham pada, saya kira, antara tempoh yang terbaik dalam hidup Allahyarham sendiri, iaitu semasa menerajui Mosti dan menjadi pelopor ataupun tulang belakang kepada projek angkasawan, mungkin boleh doktor berikan kepada kita sesuatu yang perlu kita ingat tentang Allahyarham selepas ini. Ya, sebagai seorang yang berpeluang, sebenarnya berpeluang untuk bekerja dengan Tan Sri, saya cakap pasal Tan Sri, saya memang apa yang saya belajar daripada karakter dia sendiri, dia merupakan seorang yang bila saya nak describe it, seseorang yang sesungguh. That means kalau di antara kita boleh cakap lah, kalau Tan Sri JJ kata he will move mountains, he will move mountains. Kesungguhan dia bila dia cakap sesuatu, jika saya buat sesuatu, dia akan follow through dan benda tu akan berlaku. Saya rasa itu yang memang pertama sekali yang saya dapat lihat sendiri dan saya belajar kualiti tersebut daripada Tan Sri. Baik. Terima kasih Major kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya, Itu dia perkongsian sedikit sebanyak yang mampu kita sampaikan kepada anda